Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya ucapkan kepada Madam Wahidah, ahli-ahli panel dan rakan-rakan sekalian. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi menghadiri pembentangan ini. Saya Nurjai dari modul 1 ialah moderator untuk tajuk ini. Hari ini, topik yang akan kami bincangkan ialah tentang nilai-nilai murni masyarakat Malaysia dalam kalangan masyarakat. Sebelum saya memulakan topik saya dengan lebih mendalam, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli panel kumpulan saya terlebih dahulu. Di sebelah saya, Saudari Leong Weng Ning yang merupakan ahli panel yang pertama. Seterusnya, di sebelah saya merupakan ahli panel yang kedua, Saudari Hunja Ai. Selamat datang semua. Saya akan memulakan topik kami dengan mengupas tajuk forum kita pada pagi yang mulia ini. Pertama sekali, masyarakat bermaksud kumpulan manusia yang hidup bersama-sama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Individu, keluarga, dan kumpulan-kumpulan kecil merupakan anggota sesebuah masyarakat. Dalam konteks Malaysia, hubungan harmoni antara pelbagai kumpulan etnik dapat membina sebuah masyarakat Malaysia yang teguh. Masyarakat Malaysia sering disebut sebagai masyarakat majmuk, iaitu sebuah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum yang mengamalkan budaya, agama, bahasa, adat resam, dan cara hidup yang tersendiri. Dari segi sejarahnya, masyarakat Malaysia mempunyai asas kukuh untuk mewujudkan masyarakat berilmu, bermoral, dan mendukung cita-cita murni bangsa Malaysia berteraskan konsep negara bangsa. Namun begitu, konsep masyarakat Malaysia tidak boleh disamakan dengan konsep bangsa Malaysia kerana kedua-duanya mempunyai maksud yang berbeza, walaupun merujuk kepada satu entiti politik yang sama, iaitu Malaysia. Masyarakat Malaysia adalah konsep yang lebih luas skupnya merujuk kepada satu cita-cita politik. Para pemimpin Malaysia bersama-sama masyarakatnya telah menggariskan cita-cita untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju yang berasaskan satu bangsa bersepadu yang dikenali sebagai bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia itu merupakan satu bangsa idaman yang kita kehendaki berteraskan hubungan etnik yang harmonis. Justru, nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk sebuah negara yang aman dan tenteram. Baiklah, sekarang soalan saya kepada Saudari Leong Weng Ning. Apakah kepentingan mengamalkan nilai-nilai murni dalam masyarakat? Terima kasih kepada Saudari Nurjai kerana sudi memberi peluang kepada saya untuk menerangkan kepentingan memupuk masyarakat bernilai murni. Selamat pagi semua. Nama saya Leong Weng Ning. Pada pendapat saya, penerapan nilai-nilai murni mampu melahirkan masyarakat yang saling menghormati antara satu sama lain. Nilai hormat menghormati amat penting dan merupakan satu perkara yang patut diteladani oleh masyarakat Malaysia. Nilai hormat menghormati didefinisikan sebagai menghargai dan memuliakan seseorang dan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. Sekiranya masyarakat Malaysia saling bertegur sapa tanpa mengira usia, jantina, mahupun warna kulit, malah mempraktikkan lirik lagu, senyum tak perlu kata apa-apa, maka secara automatik mereka dapat menzahirkan rasa hormat dalam diri masing-masing. Dalam konteks ini, jelaslah bahawa apa yang dinyatakan dalam peribahasa Melayu
adalah tepat. Bab kata pepatah, yang tua dihormati, yang muda disayangi. Selain itu, penerapan nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat sangat penting sebagai satu perkara untuk mewujudkan masyarakat yang hidup dalam suasana harmoni dan sejahtera. Tidak dapat dinafikan bahawa suasana ini merupakan impian setiap lapisan masyarakat, terutamanya mereka yang hidup berjiran. Sebagai contoh, aktiviti bergotong royong yang diadakan akan berjalan dengan lancar dan harmoni berkat kerjasama serta muafakat dalam kalangan jiran tetangga. Situasi ini sesuai dengan peribahasa, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Seterusnya, penerapan nilai-nilai murni dalam kehidupan wajar diamalkan oleh setiap insan bagi membentuk masyarakat yang berpegang teguh kepada ajaran agama. Kepatuhan kepada agama dapat membentuk insan mulia dalam diri seseorang di samping memberi kebaikan kepada negara. Oleh hal yang demikian, ibu bapa perlu menerapkan nilai-nilai murni yang terdapat dalam doktrin agama masing-masing selaras dengan prinsip rukun negara dalam kehidupan anak-anak mereka. Senario ini persis pepatah Melayu, yakni terluntur bulu biarlah dari rebungnya. Tambahan pula, nilai-nilai murni yang berasaskan agama yang amat penting untuk menjana mentaliti tahap pertama dalam jiwa masyarakat. Setakatlah ini yang saya ingin sampaikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada maklumat yang dikongsikan oleh saudari Meong Weng Neng yang begitu tepatnya. Saya amat bersetuju dengan pendapat ahli panel pertama bahawa penerapan nilai-nilai murni dalam masyarakat dapat melahirkan masyarakat yang saling menghormati antara satu sama lain. Dengan ini, sekiranya setiap orang dalam masyarakat ini boleh mengamalkan nilai toleransi dan hormat menghormati antara satu sama lain dalam kehidupan, negara ini mesti akan menuju ke arah kecemerlangan tanpa peperangan. Rakyat juga dapat hidup dalam suasana yang harmoni dan selamat. Selain itu, dengan nilai-nilai murni ini, masyarakat yang berpegang teguh kepada ajaran agama juga dapat dilahirkan. Hal ini kerana ajaran agama dan nilai-nilai murni saling bergantung antara satu sama lain. Baik, sekarang bolehkah saudari Hunja Ai berkongsi dengan kita tentang cara-cara memupuk masyarakat bernilai murni? Terima kasih saudari Hunjai kerana memberi peluang kepada saya untuk menerangkan cara-cara memupuk masyarakat bernilai murni. Selamat sejahtera, saya Hunjai dari kelas K7 MS20. Pada pendapat saya, media massa merupakan salah satu platform yang berkesan untuk menyampaikan maklumat dan konsep baru kepada orang ramai. Hal ini demikian kerana media massa merupakan alat telekomunikasi yang digunakan oleh setiap lapisan masyarakat, tidak kira bangsa, umur atau jantina. Media massa tradisional iaitu media cetak seperti surat khabar, buku dan majalah biasanya lebih digemari oleh orang tua-tua. Manakala media massa elektronik, contohnya televisyen, blog dan filem adalah lebih digemari oleh generasi muda di Malaysia. Media massa pula merupakan suatu media yang semakin popular dalam kalangan masyarakat Malaysia. Dengan itu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Kementerian Pendidikan hendaklah melakukan inisiatif
melalui ketiga-tiga saluran ini untuk mencapai khalayak rakyat Malaysia. Contohnya, artikel-artikel yang menganalisiskan kepentingan nilai murni dalam kehidupan masyarakat boleh diterbitkan atas surat khabar dan majalah. Selain itu, sesetengah surat khabar telah merangkumi novel bersiri untuk hiburan pembacanya. Sinchu merupakan salah satu surat khabar yang menyediakan ruang khas kepada penulis atau orang ramai untuk mengongsikan karya hasil mereka. Cerita-cerita menarik yang mengandungi pengajaran dan nilai murni bermanfaat boleh diterbitkan dalam ruang khas tersebut untuk bacaan orang ramai. Dari segi media elektronik, program-program televisyen yang disiarkan kepada orang ramai di stesen televisyen juga haruslah dikawal dan dikategori mengikut kandungannya. Dalam hal ini, sekiranya program tersebut adalah ditujukan kepada kanak-kanak, kita haruslah memastikan supaya temanya adalah positif dan menepati nilai-nilai murni bagi menyamai sifat dan akhlak mulia dalam sanubari mereka. Program-program khas bersifat akademik dengan topik-topik berkenaan seperti forum atau temu ramah boleh disiarkan untuk tontonan lapisan masyarakat yang lebih dewasa. Drama atau filem turut menjadi medium yang efektif untuk menyebarkan idea dan fikiran masyarakat bernilai murni kepada rakyat Malaysia sementara mereka mendapat hiburan daripadanya. Kementerian dan jabatan bertanggungjawab haruslah memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook dan YouTube untuk berkongsikan video atau karangan bagi menyebarkan nilai-nilai murni secara meluas dalam masa yang singkat. Impaknya, walaupun mengambil masa yang lama, nilai-nilai murni akan dipupuk dalam mahaen, mempengaruhi dan mengubah pertuturan dan perlakuan mereka sedikit-sedikit. Hanya apabila pengaruh yang menyeluruh dan berterusan didedahkan kepada orang ramai, dapat kita memperbaiki atau meningkatkan kelas fikiran dan akhlak masyarakat secara berkesan. Dan hal ini dapat dicapai melalui penyebaran ilmu dan idea. Ditelusuri dari aspek pendidikan, sekolah dan keluarga memainkan peranan perdana untuk menyemat nilai murni dalam anak-anak, iaitu generasi muda kita. Dalam hal ini, pendidikan adalah lebih efektif untuk memupuk sikap dan sifat seseorang dalam tempoh masa apabila mereka masih di bangku sekolah. Awal-awalnya apabila mereka di tadika sehinggalah ke sekolah menengah, berbanding apabila mereka dewasa. Bak kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Hal ini demikian kerana pemikiran kanak-kanak masih tidak matang dan lebih mudah dipengaruhi dengan ajaran dan kata-kata orang lain. Oleh itu, sekiranya kita mencurahkan anak-anak dengan ilmu yang baik dan nilai-nilai murni yang elok, kita dapat membentuk mereka supaya menjadikan nilai-nilai murni sebagai pegangan hidup dan alat ukur dalam menjalani kehidupan mereka. Sekolah patut mementingkan pendidikan Islam, pendidikan moral dan pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Walaupun subjek teras, penting bagi pelajar untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Guru-guru tidak patut menggunakan masa kelas subjek pendidikan Islam, pendidikan moral dan pendidikan sivik dan kewarganegaraan untuk mengadakan kelas tambahan subjek teras. Selain itu, menurut sebuah artikel jurnal hari
yang diterbitkan pada tahun 2012 bagi kanak-kanak yang masih kecil dan bersekolah tadika atau institusi pendidikan prasekolah. Penggunaan teknologi dan multimedia turut digalakkan bagi menarik minat mereka dalam subjek-subjek tersebut kerana pengajaran dan pembelajaran menggunakan buku teks dan latihan boleh menyebabkan pelajar berasa jemu terhadap subjek tersebut. Selain kerja kursus bertulis, sekolah turut boleh mengadakan aktiviti-aktiviti khas seperti lawatan ke rumah warga tua, rumah anak yatim piatu ataupun rumah orang kelainan upaya. Walaupun tidak dapat memberi bantuan wang yang banyak kepada mereka yang berkeperluan, pelajar-pelajar berupaya memberi bantuan dari segi fizikal dan kata-kata. Pelajar-pelajar boleh menghulurkan pertolongan dengan mengadakan gotong royong bagi menjaga kebersihan sekeliling, menghiaskan rumah kebajikan dengan hiasan-hiasan sempena perayaan pelbagai kaum untuk menceriakan rumah kebajikan, menemani dan berbual-bual dengan mereka untuk menghiburkan mereka. Secara tidak langsung, pelajar akan berasa bersyukur dengan kehidupan mereka dan lebih bersifat prihatin dan mengambil berat terhadap kesusahan orang lain serta berusaha untuk memberi pertolongan. Aktiviti seperti mengutip sampah di pantai, membersihkan sungai pula dapat memupuk pelajar supaya bersifat kasih sayang terhadap alam sekitar dan haiwan-haiwan. Ibu bapa turut amat penting dalam mendidik anak-anak kerana mereka adalah insan yang paling dihormati oleh anak-anak. Sejak kita lahir di dunia ini, kita mula memerhati dan mengikut perlakuan ibu bapa. Dan kita mula belajar tentang cara menjalani kehidupan kita melalui pertuturan dan perlakuan mereka. Oleh itu, ibu bapa hendaklah menjadi suri teladan kepada kanak-kanak dengan mengimplementasikan nilai murni dalam kehidupan. Contohnya, bersikap sopan dan sentiasa menghormati orang lain, bersikap bertanggungjawab dan rajin terhadap kerja sendiri, bersikap penyayang terhadap keluarga dan sebagainya. Kesannya, anak akan mencontohi perbuatan ibu bapa dan menjadikannya sebagai sesuatu kebiasaan yang selalu diikuti. Ibu bapa juga digalakkan supaya menjelaskan makna dan erti di sebalik perlakuan mereka agar anak-anak memahami kepentingan dan akibat daripada perbuatan sendiri. Ibu bapa juga bertanggungjawab untuk menegur dan menasihati anak-anak apabila mereka telah melakukan sesuatu yang melanggar norma masyarakat atau tidak menepati nilai murni, supaya anak-anak dapat memperbaiki diri sendiri sebelum mendatangkan malapetaka kepada diri sendiri. Dorongan dan galakan yang mencukupi juga haruslah dibekalkan kepada anak-anak apabila mereka sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka agar mereka lebih bermotivasi untuk menjaga tata tertib dan nilai murni secara diri sendiri sehingga tanpa perlu dipantau. Agama dan kepercayaan turut membawa efek yang besar kepada seseorang apabila berbincang tentang cara-cara membentuk masyarakat bernilai murni. Seperti yang diketahui ramai, setiap agama semestinya menasihati umatnya supaya berbuat baik dan mengelakkan yang memudaratkan. Sekiranya seseorang berpegang teguh pada ajaran agama, sudah tentu nilai-nilai murni menjadi unsur-unsur yang penting sepanjang hidup. Adat-adat dan tradisi yang diwarisi secara turun-temurun dalam keluarga dan kaum pula turut berpaksikan nilai-nilai murni.
apabila adat-adat dan tradisi tersebut dilaksanakan dalam kehidupan, sudah tentu corak hidup yang harmoni, positif dan berakhlak akan diwujudkan. Setakat itulah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Saudari Hunjai. Kewujudan masyarakat yang bernilai murni memang penting untuk membimbing negara kita menuju kejayaan di taraf dunia. Semua pihak mempunyai tanggungjawab dan kewajipan diri untuk memupuk nilai-nilai murni dalam sosial diri. Oleh itu, semua pihak perlu berganding bahu melaksanakan tugas memupuk nilai-nilai murni dalam diri anak-anak dan masyarakat yang memastikan masyarakat yang harmonis dan bersatu padu dapat dilahirkan. Seterusnya, keamanan negara yang dikecapi dapat membangunkan negara dengan lebih pantas. Sekarang, soalan saya kepada Saudari Leong Weng Neng, apakah akibatnya sekiranya tiada nilai murni yang diamalkan dalam masyarakat Malaysia? Terima kasih kepada Saudari Lujai. Pada pendapat saya, seseorang masyarakat tiada nilai murni seperti nilai hormat menghormati akan mewujudkan kumpulan dalam kalangan masyarakat di negara ini yang berani mengeluarkan kenyataan yang menyentuh sensitiviti masyarakat, bangsa dan agama lain di negara kita yang terdiri daripada berbilang kaum. Perbuatan seperti ini bukan sahaja boleh menimbulkan perasaan tidak puas pada mereka yang terlibat, malah mungkin juga boleh mengakibatkan pertelingkahan dan juga pergaduhan di antara kumpulan-kumpulan yang terlibat. Selain itu, nilai-nilai murni seperti nilai toleransi telah mulai pudar dalam kalangan masyarakat. Senario ini dapat dilihat di jalan raya yang sesak apabila ada dalam kalangan pemuda yang memotong barisan tanpa mempedulikan pemandu lain yang sabar menanti untuk bergerak ke hadapan. Selepas melihat situasi di atas, kemalangan akan berlaku dari semasa ke semasa dan juga akan melibatkan manusia yang tidak bersalah. Sekiranya kemalangan ini serius, ia akan menyebabkan kematian orang lain dan bukan memusnahkan kebahagiaan asal keluarga tersebut. Terima kasih. Setakatlah itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih penjelasan Saudari Leong Weng Neng yang begitu menarik. Jelaslah bahawa betapa pentingnya nilai murni diterapkan dalam kalangan masyarakat. Ketiadaan nilai murni dalam kalangan masyarakat memang membawa banyak impak yang negatif kepada negara dan ini akan membimbing negara menuju ke jalan kemunduran. Seterusnya, saya ingin menjemput Saudari Hunjai memberikan pendapatnya juga tentang akibat sekiranya tiada nilai murni diamalkan dalam masyarakat Malaysia. Silakan. Ya, terima kasih Saudari Lujai. Sekiranya tiada nilai murni yang diamalkan dalam masyarakat Malaysia akan menjadi semakin materialistik. Rakyat tidak lagi menyayangi dan menghargai hubungan sesama mereka. Sebaliknya, hanya mementingkan diri sendiri dan menjadikan manfaat sebagai maklumat perdana dalam melakukan sesuatu. Contohnya, peniaga-peniaga sanggup menghasilkan produk dan membekalkan perkhidmatan yang berkualiti rendah bagi mengurangkan kos dan menjimatkan masa yang diperlukan untuk membekalkan produk
atau perkhidmatan tersebut. Hal ini demikian kerana peniaga tidak lagi bersikap ikhlas dan bertanggungjawab dalam menjalani perniagaan mereka. Apa yang mereka mengutamakan hanyalah untung. Komuniti tempatan tidak lagi bersemangat kejiranan dan tidak sudi menawarkan pertolongan kepada jiran yang menghadapi kesusahan kerana berasa membantu mereka merupakan sesuatu yang merugikan, membazirkan tenaga dan masa sendiri. Kadar jenayah juga meningkat kerana masyarakat tidak lagi bertindak berasaskan nilai murni. Mereka sanggup mencuri, merosakkan dan mencederakan orang lain bagi mencapai dan memenuhi keperluan dan kehendak diri sendiri. Tiada lagi kawan-kawan yang ikhlas dan suami isteri yang taat. Malaysia menjadi negara yang tidak memberi kemanusiaan dan hanya menitik beratkan faedah dan keuntungan. Di samping itu, apabila masyarakat menjadi huru-hara akibat tiada nilai murni, sudah tentu kehidupan rakyat menjadi tidak aman. Bagaimanakah rakyat dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dan bahagia? Keselamatan mereka dan harta mereka haruslah dijamin. Walau bagaimanapun, oleh sebab pelbagai jenayah sering berlaku-laku dalam masyarakat, di kawasan perumahan mereka, pada kawan mereka ataupun dalam keluarga mereka, mereka selalu berada dalam ketakutan dan berwas-was kerana mereka mengkhawatiri tragedi akan berlaku pada diri sendiri mereka bila-bila masa. Selanjutnya, kekurangan nilai murni menyebabkan mereka tidak dapat menjadikan rumah sebagai tempat naungan mereka. Keluarga juga tidak dapat menjadi pihak yang dapat mereka bergantung pada apabila menghadapi kesusahan dalam kehidupan. Walaupun berada di rumah bersama keluarga, pergaduhan dan pertelingkahan sering berlaku kerana tiadanya sifat tolak ansur, prihatin dan kasih sayang sesama keluarga. Oleh sebab kawan-kawan juga tidak dapat dipercayai, mereka telah kehilangan semua saluran untuk meluahkan perasaan mereka dan tidak mampu mendapat bantuan dan sokongan. Apabila situasi ini berterusan, seorang individu akan menghadapi kesan negatif dari segi psikologi, fizikal dan emosi. Menurut Bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, akibat stres, seseorang individu akan sering berfikiran negatif dan mudah putus asa, keburukan, insomnia, kejatuhan berat badan, dan kehilangan minat terhadap aktiviti seharian atau hobi. Mereka selalu berasa gelisah, takut dan risau. Mereka juga mungkin melakukan perbuatan yang mencederakan orang lain dan diri sendiri untuk melepaskan bebanan emosi yang ditanggung. Ini membawa risiko kepada orang di sekelilingnya. Ini juga mungkin membawa kemudaratan dan maut kepada masyarakat. Sekiranya individu tersebut melibatkan diri dalam perbuatan seperti lumba haram, kedakihan dada dan arak, merompak, mencuri secara perkumpulan. Ini akan mengganggu ketenteraman masyarakat selain menconteng arang pada nama baik negara Malaysia. Sesungguhnya, masyarakat yang tanpa nilai murni akan hidup dengan tidak aman dan tidak berorganisasi. Setakat inilah yang saya kongsikan. Terima kasih. Terima kasih saudari Hujai. Kesimpulannya, semua masyarakat di negara ini perlulah tahu dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam diri masing-masing. Janganlah nanti rakyat Malaysia dianggap hanya mampu bekerja keras untuk mengejar pembangunan dan pemodenan
tetapi gagal untuk memenuhi tanggungjawab siwik mereka untuk memastikan rakyat mengamalkan nilai-nilai murni. Ketika kita sedang bergerak ke hadapan, sudah tiba masanya untuk semua pihak melakukan perubahan tingkah laku. Sekian, terima kasih.